Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, semua alhamdulillah, tuan-tuan, perempuan yang dimuliakan. Kita pertama sekali mengucap syukur yang tak terhingga atas apa yang Allah sedang lakukan buat setiap kita, di mana Allah sedang tempatkan kita di tempat yang paling mulia, dalam suasana yang paling mulia. Dan untuk pengetahuan kita bahawa malam ini adalah malam pertama untuk pusingan 1/3 yang akhir. Ramadan ada 3 pusingan. Pusingan rahmat 1/3 yang pertama, pusingan keampunan 1/3 yang kedua, dan sekarang pusingan yang ketiga, iaitu pusingan pembebasan manusia daripada neraka. Jadi di ketika ini Allah sedang pilih, Allah sedang menilik siapa yang akan dipilih untuk diberikan taufik dalam mengabdikan diri kepada Allah, dalam melaksanakan ibadat, melaksanakan taat. Bukan Allah pakai ambil macam tu je, semua dipilih. Kalau kita tengok Nabi Muhammad itu sendiri pilihan Allah. Allah pilih dia untuk jadi Nabi yang begitu hebat. Daripada ramai manusia, daripada mula Adam sampai kiamat, Allah pilih baginda untuk mendapat satu kedudukan yang tertinggi. Allah pilih Abu Bakar untuk menjadi orang yang paling erat dengan baginda. Allah pilih Khadijah untuk jadi isteri baginda. Semua ini pilihan Allah. Kita ni, kita tak tahu. Kalau kita buat pilihan kita untuk dunia, kita akan pilih orang yang cantik, kita akan pilih orang yang kaya, orang muda, benda nampak indah. Itu cara kita pilih. Tapi Allah pilih lain. Allah nak pilih siapa dia nak pilih, tak kira dia anak siapa, tak kira latar belakang dia macam mana. Kalau Allah tak pilih, walaupun dia anak Nabi, anak Nabi Nuh Allah tak pilih, isteri Nabi Nuh pun Allah tak pilih, bapa saudara Nabi Abu Talib Allah tak pilih. Macam kita ni tak tahu Allah boleh pilih atau tidak. Bukan kita nak buat kerja apa pun, hanya nak sembahyang tarawih je. Belum kita berjihad, belum kita angkat pedang, angkat senjata, bertempur dengan musuh. Hanya nak lawan sikit nafsu kita, nak korbankan sedikit perasaan kita, rasa penat, rasa letih, susah, nak tu sikit je. Belum sampai tahap yang tinggi macam sahabat. Macam mana mereka dipilih untuk menjadi sahabat Nabi, orang yang telah memberikan segala-gala jiwa raga buat Nabi. Bila baginda wafat, mereka bertaburan, bergerak, berseliarak seluruh dunia. Bayangkan Sayyidina Bilal, macam mana makam dia ada dekat Damsyik. Sedangkan daripada Mekah, Madinah nak Damsyik bukan dekat. Tapi Allah pilih. Nama dia pun dah harum, Bilal. Begitu harum. Ini pilihan Allah. Saya nak diri saya dan tuan-tuan, kita masuk dalam hati kita, kita letakkan harapan, ya Allah, pilihlah saya, ya Allah. Untuk malam ini, untuk malam besok, kita tinggal 9 malam je lagi. Bukan banyak, ada 9 malam. Malam ini malam 20. Kalau tengok kalender 29, lepas tu raya lah. Kerana kali ini kita tak kira nampak tak nampak, dia dah raya lah. Keputusan siap dah.
Sah, memang sah 29 Ramadan. Kalau 29 makna 9 malam je lagi. Bayangkan kalau 9 malam ni menjadi penentu untuk nasib hidup kita dalam setahun ini. Bahkan menjadi penentu kepada hidup kita kalau ini Ramadan akhir, selepas ni kita mati dah. Bahkan malam ini menjadi penentu untuk kita. Alangkah bahagianya kalau kita dipilih untuk sedikit penat, untuk sedikit susah, untuk sedikit masa dalam kita melakukan ibadat. Kalau kita tengok baginda Rasulullah, tuan-tuan, kita tak dapat nak baca macam mana ibadat baginda sampai kaki bengkak. Sampai Aisyah tanya, "Limadza hakadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Kenapa sampai macam ni? Kenapa ibadat semalam-malaman sampai kaki bengkak lama? Apa lagi nak? Apa lagi? Syurga sudah ada jaminan. Segala-gala pahala tak ada tanding. Tapi kenapa sampai kaki bengkak ni? Maka baginda jawab, "Afala akunu abdan syakura?" Apakah tidak saya nak jadi hamba yang bersyukur? Kita ni kena faham. Kita kena belajar faham betapa perlu kita bersyukur pada Allah. Apa yang Allah bagi pada kita, tuan-tuan, keselesaan, kesenangan dan sebagainya, suatu yang kita tak dapat nak bayar. Kita macam kita hari ni dunia lah, kita bayar, kita rasa kadang-kadang seksa juga nak bayar. Diberi kita khidmat sikit telefon, bil kena bayar. Dia bagi sikit kita khidmat elektrik, bil elektrik kena bayar. Itu kena bayar. Sikit je elektrik kita, malam kita pakai, siang kita tak pakai, telefon kita, itu kita kena bayar. Kalau nak bayar nafas, kita bernafas ni, kalau kita nak bayar, kita nak bayar segala gerakan tubuh badan kita, pendengaran kita yang kita nak bayar, mata yang kita boleh melihat, fikiran kita yang boleh berfikir, tak terbayar, tuan-tuan. Jadi tak adakah rasa nak kita bersyukur pada Allah? Untuk kita tunjuk, ya Allah, saya hamba bersyukur, saya nak buat, ya Allah. Ramadan bukan setiap bulan, bukan setiap hari, hanya tinggal sekarang 9 malam. Bermula malam ini, lepas tu ada 9. Kita nak tengok, setiap orang jangan tengok orang yang tengok diri sini, bersyukur atau tidak. Kalau betul kita bersyukur, sebenarnya 20 tak cukup, belum cukup. Tapi kalau boleh buat 20, alhamdulillah. Kalau kita boleh buat, tak mungkin awal Ramadan dulu ramai orang tak dapat buat, pertengahan pun juga. Kalau tengok jemaah macam ni bukan Ramadan ni. Kalau banyak ni lah dalam surau ni, bukan Ramadan. Ramadan kena melimpah sampai keluar. Kalau pergi tengok Mekah macam mana, melimpah tak muat, lebih pada haji lagi. Tapi kerana Allah nak pilih, maka Allah pilih. Allah tak pilih yang mesti orang kaya saja, mesti orang sihat saja, tapi Allah nak pilih. Sebab itu saya ajak diri saya dan tuan-tuan, kita minta, ya Allah, pilihlah saya untuk kita abdikan pada Allah. Tinggal berapa malam je lagi. Patut kita dah mula rasa sedih, dah rasa pilu, mengingatkan Ramadan akan pergi. Suasana yang mana malaikat diarahkan untuk tangkap syaitan, diarahkan pintu syurga dibuka, diarahkan tutup semua pintu neraka, diarahkan supaya turun bawa rahmat. Tapi kita tak dapat nak berjuang. Bukan berjuang apa, jam tarawih je, belum berjuang lebih lagi. Kita mungkin buat 8, cabut, duduk kat luar, balik rumah, menuntun. Apakah kita anggap usaha sebanyak itu kita layak untuk dapat syurga yang tinggi? Kalau dunia, jawatan dunia pun tak ada orang dapat dengan goyang kaki. Dia kena pergi belajar sejauh-jauh, dia kena habiskan berbagai-bagai belanja dan sebagainya. Itu pun balik, dia kena usaha cari, buat macam-macam cara, mengampu sana sini, baru boleh dapat kedudukan dia. Tak dapat senang hidup rumah besar. Ingat senang ke? Kan kalau kena mengampu habis, baru boleh senang. Jadi kita ni dengan Allah, kan kita nak mengampu, kita nak syukur,
Kita nak syukur. Saya ajak diri saya tuan-tuan, Allah bagi nikmat. Nikmat ni ada dua. Walaupun Allah sebut wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung. Memang banyak sekali. Cuma ulama bahagikan dalam bentuk jins. Dia panggil ajnas. Berapa jenis nikmat? Maka kata ulama ada dua jenis. Satu dipanggil nikmat duniawi, satu lagi dipanggil nikmat ukhrawi. Nikmat dunia, nikmat akhirat. Nikmat dunia ni ada dua. Satu dipanggil nikmat dunia wahbi, nikmat anugerah. Nikmat anugerah Allah bagi. Allah bagi kita ruh. Allah bagi kita melihat, Allah bagi kita mendengar, Allah bagi kita bergerak. Itu nikmat anugerah. Ada lagi satu nikmat dipanggil nikmat kasbi, nikmat usaha. Tak usaha tak dapat. Macam jaga kesihatan badan, itu nikmat usaha. Menghasilkan pelajaran yang tinggi, itu nikmat usaha. Menghasilkan kehidupan yang selesa, itu nikmat usaha. Mendapat itu dan ini kedudukan dunia, itu adalah nikmat usaha. Macam itulah kita nak dapat nikmat, yang kita nak dapat sesuatu di sisi Allah dengan syurga, dengan segala-gala kedudukan. Kita jangan harap nikmat ni akan dianugerah macam itu tanpa ada usaha. Sebab baginda telah tunjuk usaha baginda, solat sampai kaki bengkak. Usaha baginda untuk memperlihatkan satu rasa syukur yang tak terhingga. Maka hari ini persoalan kita lah. Anak-anak akan tengok bapak, anak-anak akan tengok ibu. Mana mak bapak pasal waktu ni? Kalau kita ada di masjid, anak-anak kita dapat bawa sama, alhamdulillah. Kalau kita merayap ke mana, wal-a'yadzubillah. Jadi dengan sebab itu saya ajak tuan-tuan, malam ini kita akan ada daripada sepanjang malam akhir ni satu malam yang dipanggil malam Lailatul Qadar. Malam yang disebut dalam hadis, innal malaikata la tanzilu fi lailatul qadri aktsaru minal hasa. Sesungguhnya malaikat akan turun pada malam Lailatul Qadar lebih daripada jumlah butiran pasir, biji pasir. Oh, banyak. Malam Lailatul Qadar bila dua kiraan. Dalam dua kiraan. Kiraan pertama dia malam ganjil. Tapi ganjil ni dalam dua kiraan. Kiraan daripada depan, maka malam 21. Itu ganjil. Malam 22. Malam 21, malam 23. Malam 25, malam 27, malam 29. Tapi ada lagi satu kiraan, dikira daripada malam yang tinggal. Disebut dalam hadis fi tis'atin tabaqah. Pada malam tinggal 9, malam 20. Wa fi sab'atin tabaqah. Pada malam tinggal 7, malam 22. Wa fi khamsatin tabaqah. Pada malam tinggal 5, malam 24. Wa fi salasatin tabqa, malam 26. Wa fi lailatin tabqa, pada satu malam, malam 28. Kerana malam ini tinggal 9 ganjil. Mana ni satu? Kita kena ambil tiap satu. 20 ambil, 21, 22, 23 sampailah penutup. Kita kalau dapat buat sepanjang malam-malam ini, dengan apa kita buat? Kita pastikan maghrib berjemaah. Antara maghrib dengan isyak kita mandi supaya kita lebih segar, badan kita lebih harum. Dan ada masalah-masalah ngantuk sebenarnya hilang. Buat isyak berjemaah, buat tarawih 20. 20 ni tuan-tuan, angka yang telah disepakati, dipanggil jumlah keramat, yang telah menjadi suatu yang telah diterima secara muafakat oleh semua mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali. Bahkan Maliki dia meletakkan 20 ataupun 36. Ini 20 daripada zaman Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar ni siapa dia? Dia manusia yang Allah pilih. Sayyidina Umar ni Allah pilih. Nabi berdoa di satu petang, Allahumma ayyidil Islama bi Umar bin Khattab atau bi Abi Jahl bin Hisham. Ini doa Nabi. Nabi doa pada hari Khamis, ya Allah, jadikan Islam lebih teguh dan mantap, sama ada dengan Umar ibn Khattab ataupun Abu Jahal ibn Hisham.
Antara dua tokoh ini, kalau nak kira dunia, lebih hebat Abu Jahal. Tapi Allah bukan tilik dunia yang menjadi satu penilaian, tapi hati yang jauh berbeza. Hati Omar, hati yang ada simpati. Hati Abu Jahal, hati yang angkuh dan sombong. Orang yang sombong, orang yang angkuh tak akan dipilih oleh Allah. Kita ni kalau ada yang rasa sombong, angkuh, rasa besar diri lebih pada orang lain, memang Allah tendang buat macam tu je. Tapi kena rendah diri, kena tawaduk, kena mengalah, kena terima nasihat, kena terima tunggu ajar, kena ada orang pandu. Kita rasa kita ni kurang, kita rasa kita lemah, kita rasa kita ni berhajat sangat kepada Allah. Maka Allah pilih Sayyidina Umar. Dia diangkat menjadi khalifah selepas kewafatan Abu Bakar. Dan dia telah meletakkan satu keputusan yang tidak ada bantahan, 20 rakaat. Apakah dia buat sendiri? Jangan kita pandai-pandai nak mentohmah Abu Bakar Omar dengan menganggap Omar ni dia telah berpaling daripada baginda. Tak. Dia orang yang paling dekat dengan baginda. Dia orang yang disebut-sebut di depan baginda orang yang terbaik selepas Abu Bakar ialah Omar. Sehingga baginda sendiri sebut, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Omar." Kalau ada nabi selepas saya, Omar lah. "Ma salakta maslakan illa wasalaka syaitan ghaira maslik." Kalau engkau lalu di satu jalan, syaitan tak akan lalu melainkan pada jalan yang lain. Syaitan takut kalau Umar lalu jalan ni, dia nak lalu jalan yang sama. Dia tak berani lalu. Siapa dia? Syaitan. Punya takut, bukan takut saja kat Umar. Jalan yang Umar lalu pun dia tak berani lalu. Orang ini telah buatkan tarawih secara satu mafakah yang dipersetujui, diterima sampai hari ini. Apalah masalah sangat 20 tuan-tuan? Lama sangat ke? Berapa jam? Sampai besok pagi? Sampai seminggu tak balik kita? Tak, sekejap je. Kita dah buat 4, tinggal lagi sikit je. 20 pun tak sampai dah. Tak payah tuan-tuan, tak payah buat 20 lagi dah. Malam ni kita tak buat 20 lagi dah. Kita hanya buat 16 je lagi. Takkan ada 20. Tuan-tuan jangan risau, 20 ni lama lah. Tak ada 20, 16 saja lagi. 16 berapa sangat. Sekejap je tuan-tuan. Jadi insya-Allah saya pujuk diri saya. Kita kena pujuk diri kita. Kita kena tekan nafsu kita. Engkau ni jangan lihat sangat. Nafsu kita ni, kita jangan bagi dia jadi raja. Kita jangan bagi dia jadi pemerintah. Kita jangan bagi dia jadi penguasa. Kalau dia jadi raja, diri kita habis tuan-tuan. Dia tak akan ajar kita untuk buat benda baik. Dia akan buatkan kita balik. Buat sakit perut lah, tak sakit apa pun. Buat telefon, halo, cabutnya tu pada tak ada apa pun. Ini nafsu kita. Jadi tuan-tuan, kita jadikan akal yang Allah bagi, dia memerintah. Dia bagi kita satu kewarasan, satu fikiran yang jauh, kematangan kita, bahawa kita dapat menggunakan faedah masa yang tinggal lagi selepas ini 9 malam. Mudah-mudahan Allah pilih tiap-tiap malam tuan-tuan. Tiap-tiap malam. Malam ini kalau ada orang yang datang tak berapa nak clear, datang malam besok lagi clear. Bagi datang sempurna, pakaian mesti sempurna. Jangan macam nak pergi padang. Jangan pakai macam nak pergi pejabat. Jangan pakai macam nak pergi mana jogging. Biar pakai sopan. Tak pakai jubah pun pakai baju Melayu, pakai bersih, pakai sopan. Biar kita ada sikit, kita datang menghadap Allah. Biar kita datang bersih, datang untuk ibadat. Kita belajar-belajarlah. Kalau boleh pakai dengan elok, pakai ketayat putih, songkok hitamnya pakai. Kalau pakai ketayat putih, pakai baju elok. Kalau pakai jubah lagi bagus. Suasana kita minta. Bukan kita nak berlakon dengan orang, kita nak ajar diri kita untuk mendekatkan diri dengan Allah. Mudah-mudahan kita dekat dengan Allah. Kita dapat syurga tuan-tuan, apa nak lagi? Kalau Allah mati kita dengan Ramadan ini, kita diberikan keampunan, kita dibebaskan daripada neraka, mati kita, Allahu Akbar, untungnya kita tuan-tuan. Tapi nak dapat tu bukan senang. Sedap kita cakap, belum tentu. Jadi sebab itu tuan-tuan, saya ajak untuk penutup ini, marilah sama-sama kita ajak lagi kawan-kawan kita. Kita beritahu kawan-kawan kita, sekarang ni Ramadan, ayo kita penuhkan balik. Masjid kita, surau kita datang, kita penuhkan balik.
Jangan ada lagi ruang-ruang kosong, penuh dengan jemaah daripada mula. Kalau tuan-tuan tengok Habib Omar dekat Yaman, dia buat tarawih 100 rakaat satu malam. Dia buat tempat dia 20, dia baca 2 juzuk satu malam. Dia pergi pula masjid lain 20 lagi, dia pergi pula masjid lain 20 lagi, 5 masjid dia pergi satu malam, 100 setiap malam. Saya kata pada satu orang, kita tengok dia makan, saya dah tambah dia separuh pinggan tak habis. Dia bukan kekuatan jasmani, dia kekuatan rohani dia. Orang panggil kekuatan maknawi dia, kekuatan yang luar biasa. Ibadat gigih, semangat menggila, buat. Tak tahu ke? Kita tak tahu, tak nampak rehat dia, tak nampak tidur dia. Baca Quran, luar sembahyang baca Quran, dalam sembahyang baca Quran, apa tak tahulah. Hidup dia dengan sentiasa agama. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, kita belajarlah sikit-sikit. Semua imam akan baca Quran, kita dapat pahala. Jadi tuan-tuan sabar, jangan balik. Siapa balik, maknanya dia punya halah. Rugilah tuan-tuan. Jangan kita rugi. Rugi dunia, kita tahu kita ada boleh kita cover balik. Rugi akhirat, setiap detik yang ada ni rugi akhirat, sesuatu yang tak dapat kita nak cari lagi. Kita minta tolong siapa. Jadi dengan itu saya ajak sekali lagi, insya-Allah jangan berganjak, jangan keluar, sempurnakan kita punya solat tarawih, solat witir, qunut kita dalam witir yang akhir, dan mudah-mudahan Allah terima kita. Lepas tarawih, kalau ada masa, duduklah baca Quran, duduklah berzikir, duduklah berdoa. Balik malam kita balik tidur, bangun awal kita datang buat qiyamul lail, atau kita bangun buat di rumah kita. Kerana ni 10 akhir ni tuan-tuan, ni 10 akhir ni zaman kemuncak. Orang sedang nak pergi ke puncak Ramadan. Bukan semua orang boleh panjat ni, bukan semua orang boleh teroka, boleh sampai, tak semua. Allah akan pilih siapa dia. Cuma kalau kita tengok daripada jemaah tuan-tuan ni, alhamdulillah lah, kalau nampak ramai pun sebenarnya tak ramai. Ramai lagi, banyak lagi orang-orang di luar sana, tapi kita ni dipilih. Kita harap Allah kekalkan pemilihan ini, Allah bagi kita taufik dan hidayah. Dan mungkin sebagai penutup, saya datang daripada Kampung Baru seperti biasa. Saya ada madrasah, dan alhamdulillah Syekh saya pun semalam dah balik setelah sebulan dia datang sini. Dan banyak program-program yang kita telah lakukan sepanjang muzakarah dengan banyak tetamu-tetamu dalam dan luar yang telah berhimpun di Kampung Baru. Dan mungkin saya masih nak minta sumbangan kepada tuan-tuan. Kita letak tabung untuk bersejadah di belakang sana. Dan ini bulan Ramadan, tuan-tuan buatlah sedikit sumbangan, kerana saya masih pelajar-pelajar belum cuti. 27 Ramadan baru diizinkan mereka untuk balik bercuti. Cuma pelajar perempuan kita benarkan lebih awal, 20 Ramadan di malam akhir, dan kemudian mereka akan balik bercuti. Dan selepas Ramadan 10 hari kita sambung balik pengajian di madrasah. Jadi tuan-tuan boleh terus membuat sumbangan ikhlas. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan ada harga dan nilai yang sangat mahal di sisi Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir dzunubana, Allahumma astur 'uyubana, Allahumma qadhi hawaijana, Allahumma shrah sudurana, Allahumma taqabbal a'malana, Allahumma a'inna, Allahumma ij'al syahr Ramadan syahidan lana bil khairat wa la taj'al syahr Ramadan syahidan alaina bil ma'asi wal munkarat. Allahumma arhamna bi Ramadan, Allahumma akrimna bi Ramadan, Allahumma a'izna bi Ramadan, Allahumma irfa' ahwalana bi Ramadan, Allahumma irfa' jami'a masyakilana bi Ramadan, Allahumma taqabbal minna ya rabbal alamin bi Ramadan. Allahumma anzur ilaina bi nuri hidayatika ya rabbal alamin, hatta nastaqimu bi nuri hidayatika bi Ramadan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril Fatihah. Baik, sekian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.